Hai, dan salam sejahtera kepada semua. Aku Kev. Aku nih, sebagai peminat Tegar FS, selalu dengar cerita FS nih. Dan hari ini, aku tertarik untuk kongsi pengalaman aku yang pertama kali dalam sejarah hidup aku diganggu oleh makhluk yang susah nak nampak dengan mata kasar. Aku nih, nak dikatakan penakut tuh, tak adalah. Tapi kalau jumpa benda-benda yang menakutkan nih, siapa aja yang berani kan? 2 tahun yang lalu, masa tuh aku dan keluarga aku terpaksa balik ke kampung. Sebab kami dikejutkan dengan kematian Pakcik, bela ayah aku, yang meninggal sebab sakit jantung. Aku, ayah, mak dan adik-beradik aku yang lain sampai ke kampung yang agak pedalaman. Kalau diikutkan, jauh perjalanan untuk masuk pedalaman tu. Kira-kira tak sampai pun 30 minit. Waktu malam tu, aku di-call oleh kawan sekerja aku. Katanya, aku terbawa kunci store, sebab aku orang terakhir yang kemas store tu. Dan hari ini, dia minta aku hantar kunci store tu ke rumahnya. Sebab, ada barang yang nak dihantar ke dalam store tu pagi esok. Mujur kunci store tu, aku letak kat beg yang selalu aku bawa kemana-mana. Kalau tak, terpaksa balik rumah untuk ambil kunci store tu. Jauh tu kalau ulang alik. Nak tak nak, terpaksa juga aku pergi hantar kunci store tu malam tu juga. Sebab esok tu, aku dah mula cuti 3 hari. Jam menunjukkan pukul 11.50 malam. Aku bagi tahu mak aku yang aku kena hantar kunci store tu malam tu juga. Mak aku ni kurang setuju dan dia tak sedap hati kalau aku pergi keluar memandu pada waktu malam. Tapi aku ni yakinkan mak aku supaya dia tak risau dengan aku dan aku akan segera balik. Aku ni pun ambil beg aku, kunci kereta dan turun ke kaki 5, terus ke kereta. Aku pun mulakan perjalanan. Di sini bermulanya keseraman yang aku alami, yang berlaku untuk yang pertama kali seumur hidup aku. Waktu aku dalam perjalanan, memang gelap gelita dengan tak ada lampu jalan. Kereta lain yang lalu pun tak kelihatan. Bulan dan bintang pun tiada masa tu. Memang gelap dan hanya disinari dengan cahaya kereta aku je. 30 minit berlalu. Waktu tu aku mula pelik dan perasan yang jalan yang aku lalu tu tak sampai-sampai ke pangkal. Dan yang lagi membuatkan aku rasa makin pelik, aku dah lalu jalan tu lebih 3 kali. Aku sedar yang jalan tu berulang-ulang sebab dekat tepi jalan tu terdapat kubur lama. Dan aku dah terserempak dengan kubur lama tu berterusan. Aku mula tak sedap hati bila jalan yang aku lalu tu dah masuk kali keempat. Aku mula mengatur nafas aku. Aku naikkan volume pada radio untuk elakkan kesunyian dan terdengar bunyi yang pelik-pelik. Bila aku tengok jam di telefon aku, dah pukul 12.46 tengah malam. Maknanya, aku dah terkurung dalam kereta hampir sejam dan jalan masih lagi tidak berpenghujung. Jalan punya jalan, aku dah rasa makin tak tenang dan perasaan kereta aku tu tiba-tiba jadi berat. Dan yang lebih menakutkan bila aku dikejutkan dengan bunyi ketukan yang sangat kuat dari belakang kereta. Berpeluh aku waktu tu walaupun ada penghawa dingin. Aku makin rasa lagi seram dan lagilah terkejut bila kubur lama yang aku lalu tu buat kali kelima. Terdapat kelibat seseorang macam duduk di permukaan satu kubur yang agak berdekatan dengan jalan. Bila aku tengok lagi dengan lebih jelas, ya, itu memang dia. Apa yang aku nampak, orang tu berpakaian merah, berambut panjang kusut dan kulit lengannya putih pucat. Mujur aku tak tengok mukanya sebab makhluk tu membelakangi jalan. Hampir menangis aku waktu tu. Peluh makin menitis. Malah aku rasa nak terkencing pun ada
aku mula berdoa dalam hati supaya dia tak ganggu aku dan aku cepat sampai ke penghujung jalan. Dengan tiba-tiba, kereta aku tadi berat kenyeringan kembali. Aku teruskan memandu, tapi tak terlalu laju dan tak terlalu perlahan. Aku risau kalau aku bawa kereta dengan laju, manalah tahu benda merah tadi tu tiba-tiba ke tengah jalan, terus terlanggar. Kalau terlanggar tu tak apa lagi, takut-takut langgar pokok masuk gaung. Tak pasal-pasal ikut mendiang pakcik aku sekali. Hati aku mula rasa lega dan tenang bila aku dah rasakan diri aku sudah berada di penghujung jalan. Sesampai di simpang, aku mula menarik nafas dan aku terus pecut bila sudah lalu jalan raya. Sepanjang perjalanan tu, tiada apa-apa berlaku lagi. Jam dah menunjukkan pukul 1.31 pagi dan aku minta kawan aku ni untuk tumpang tidur di rumahnya untuk malam tu je. Mujur, dia ni tinggal seorang. Jadi, aku taklah malu sangat nak minta tumpang tidur. Sepanjang aku berbaring tu, aku tak boleh nak lelapkan mata sebab takut masih menguasai diri. Masih terbayang-bayang masa aku diganggu oleh cek merah tadi. Bila aku tengok jam, dah pukul 3.12 pagi. Aku dah call mak aku, sebaik kawan aku ni berlawa untuk tumpang tidur kat rumah dia. Dan supaya mak aku ni tak risau kenapa aku tak balik. Sepanjang malam tu, aku tak tidur sampailah ke pagi. Sebaik pagi, selepas aku sarapan di kedai, aku terus balik ke kampung. Sebab waktu tu, mak suruh aku balik cepat. Waktu siang, aku tak takut untuk lalu jalan tu. Sehinggalah aku lalu tapak perkuburan lama tu, membuatkan aku jadi tak selesa dan masih memikirkan apa yang aku tengok pada waktu tu. Bila wanita berbaju merah tu berdiri di atas kubur tu, aku pun terfikir, apa itu kubur dia? Entahlah. Sampai di kampung, aku pun ceritakan kejadian tu pada mak dan ayah aku. Dari awal sampai habis, tiada satu pun yang tertinggal. Selepas jam mengalami peristiwa tu, aku demam panas selama seminggu. Selepas kejadian tu, aku dah tak berani untuk pandu seorang diri pada waktu malam. Lebih-lebih lagi di kawasan yang berhutan atau pedalaman. Aku berharap itu first dan last aku jumpa dengan makhluk ngeri itu. Bayangkan pendengar, dalam keadaan seorang diri di dalam kereta, gelap gelita, lalu jalan yang sama 4 ke 5 kali macam tu. Memandu 2 jam lebih, tak sampai-sampai. Jalan pula kawasan kubur berkali-kali. Jumpa Kak Merah pula kat tengah-tengah kubur tu. Memang tak tahanlah kan? Siapa je yang tak takut? So, ini saja kisah aku. Mungkin kisah aku ni tak seram bagi korang, tapi sangat seram bagi aku bila aku terpaksa berdepan dengan benda-benda mistik macam ni. Maaf kalau cerita aku ni agak tunggang langgang. Biasalah, aku pun tak pandai sangat nak bercerita. Hanya cerita dan pengalaman yang aku dapat kongsi dengan korang. Sekian saja cerita aku. Terima kasih kepada semua yang mendengar.